آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Ya. Yang saya muliakan ibu ayah serta para pelajar yang dirahmati Allah Taala semua, serta ibu ayah yang mengikuti secara online, insya-Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita nantikan. Jadi kita sambung pada hari ini Tafsir Nurul Ihsan bermula ayat yang keberapa? 11 ya. Ayat yang ke-11 ibu ayah ya, bermula ayat yang ke-11 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah bermula ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Surah Allahul Azim. Di bawah kita buka muka surat 8 ya, muka surat 8. Baris daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari bawah. 8 dari bawah muka surat 8, 8 dari bawah. Siapa yang belum baca? Sudah belum baca. Wa idza qila lahum wa idza dan apabila wa idza maknanya apabila qila dikatakan. Kalau ibu ayah kita jumpa qala, kalau qala berkata. Kalau qila dikatakan, ibu ya, qila dikatakan. Lahum kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Mereka di sini maksudnya orang-orang munafik yang depan Nabi dan para sahabat mereka berlambun kata beriman dengan Nabi. Tapi di belakang Nabi mereka mengingkari Nabi, tidak beriman dengan Nabi, bahkan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum dan apabila dikata bagi mereka itu maksudnya dikatakan kepada orang-orang munafik la tufsidu fil ardi. Ibu ayah, la tufsidu itu la itu memberi makna jangan. La itu memberi makna jangan. Janganlah tufsidu kalian membuat kerosakan. Jangan kamu buat fasid, maksudnya jangan kalian buat kerosakan. Buat kerosakan fil ardi dalam bumi. Kerosakan apa yang mereka buat ibu ayah? Yaitu dengan kufur dan bantah daripada beriman. Kufur dan bantah, tak nak beriman. Dan membinasa harta orang, membuat binasa harta orang, merosakkan harta orang lain. Ini yang dibuat oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Terutama harta orang Islam.
zaman Islam di Mekah ibu ayah yang ramainya orang berada ke, orang besar-besar ke, ataupun mereka yang miskin, hamba abdi, miskin, ada duit, hamba kan. Jadi diperkotak-atikkan, dirosakkan harta benda dan sebagainya. Ini kerosakan yang mereka buat. La tufsidu fil ardi, jangan kamu buat fasid dalam bumi. Maksudnya jangan kamu buat kerosakan dengan kufur dan bantah daripada beriman dan membinasa harta orang. Lalu mereka kata. Jadi ibu ayah kita masuk sikit ke dalam bahasa Arab boleh insya-Allah ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tak dengar qala, kita dengar qala kan. Kalau qala okey. Kalau kita yang menjawab benar. Ini mati sama. Lalu kita qala macam ni. Qala dia berkata, kalau kita jumpa alif lam, lepas tu tambah alif di belakang. Tambah alif. Alif ni beri mana dua, mereka berdua berkata. Sekarang terkuatnya orang munafik, orang tu ramai. Jadi ramai mereka. Kita memberi makna ramai itu. Bila apa waw ayat. Ada waw ni kan. Waw ini memberi makna ramai. Qalu mereka berkata. Mereka berkata qalu. Belajar dalam bahasa apa kita tahu. Qalu mereka berkata. Jadi di sini qalu kata mereka itu, siapa mereka? Orang-orang munafik. Apa mereka kata? Innama nahnu muslihun. Kata innama ibu ayah, kalau kita jumpa inna sahaja sesungguhnya. Tapi kalau inna digabungkan dengan ma, dia memberi makna hanya saja. Tak sama ibu ayah ya. Inna sahaja sesungguhnya. Tapi kalau inna ma hanya saja. Tambah ma. Jadi perbahasan bahasa Arab. Maksudnya mereka nak menguatkan kata mereka yang kami ini berbuat kebaikan. Innama hanya saja kami, nahnu kami ini muslim. Innama hanya saja nahnu kami muslihun, berbuat muslihat. Muslihat ni dalam kitab kita muslihat maksudnya berbuat baik. Kami berbuat muslih, berbuat baik kebaikan sekalian, dan tiada kami berbuat fasid. Nabi pesan, Allah Ta'ala minta Nabi tegur mereka. La tufsidu fil ardi, wahai orang-orang munafik. Tak kata wahai orang munafik, kata wahai orang-orang musyrikin, jangan kamu la tufsidu, jangan kamu berbuat kerosakan. Apa dia kerosakan? Kufur. Kufur tu rosaklah ibu ayah. Kerosakan terbesar di dunia, di alam dunia ni apa dia? Kufur pada Allah. Kufur pada Allah. Kerosakan terbesar adalah kufur pada Allah. Ibu ayah kita bina satu bangunan Islam, bangunan Islam. Apakah dia bangunan Islam? Tiang-tiang yang buat bangunan tu apa dia tiang-tiangnya? Bangunan mesti ada tiang kan? Apa tiangnya? Sembahyang kan? Sembahyang adalah tiang agama kan? Buat bangunan tapi tiangnya patah, tiangnya rosak. Apa jadi pada bangunan tu? Roboh tak? Roboh. Maka kerosakan paling utama adalah tidak beriman kepada Allah. Kepada Allah kerosakan yang besar. Jadi Nabi cakap pada mereka semua, la tufsidu, jangan kamu semua buat kerosakan dengan kamu tidak beriman pada Allah. Lalu mereka kata, mana ada? Innama hanya saja kami ini sebenarnya nahnu, kami muslihun, kami buat baik.
Kami orang yang buat baik, kami tak buat rosak macam yang kamu dakwa. Ini bu ya, mereka kata macam tu. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bila dikatakan, saya baca juga kitab Tafsir Al-Munir sama boleh insya-Allah ya. Idza qila lil munafiqin, bila dikatakan kepada orang-orang munafik, sesungguhnya perbuatan kamu itu buruk. Apa dia? Kamu memberi kesan kepada macam-macam fitnah yang kamu buat, ujian yang kamu buat. Bertajasus biasa bil kufar wa ta'lif. Orang Arab membuat kerosakan, orang Arab Quraisy buat kerosakan, menyiksa orang-orang beriman dan sebagainya. Mereka kata apa? Kami tidak berbuat kerosakan, kami buat baik. La nabghi illa al-islah, kami hanya nakkan kebaikan saja. Nampak macam kami buat macam tu? Tak, kami nakkan kebaikan sebenarnya. Faradallahu alaihim bi annahum wahdahum humul mufsidun. Allah Ta'ala membalas balik pada mereka. Allah kata apa? Allah kata okey, firman-Nya menolak atas mereka itu. Ayat seterusnya adalah firman Allah Ta'ala menolak rad atas mereka itu. Maksudnya Allah Ta'ala menolak balik kata mereka. Mereka kata kami buat baik. Allah Ta'ala balas balik. Allah kata ala innahum humul mufsidun. Okey, ibu-ibu, ayah, para pelajar semua, di sini ada 4 penegasan. Kita masuk sikit bahasa Arab kan. Sini ada 4 penegasan menunjukkan Allah Ta'ala menolak mereka sungguh-sungguh, bukan main-main. Kalau nak ikutkan wajah yang namanya Allah, ayat paling atas nak kata kamu berbuat kerosakan. Ayat paling atasnya adalah antum, kamu semua adalah kalian antum mufsiduna. Ini paling atas. Paling atas antum mufsiduna. Kalian ini adalah berbuat kerosakan. Tapi ini ayat paling atas. Tapi firman Allah Ta'ala tak tuliskan bentuk ini. Allah tuliskan bentuk yang lebih tinggi mana. Maka kalimat pertama, kalimat ana. Ana itu maksudnya ketahuilah. Ketahuilah. Itu dah perkataan pertama. Ketahuilah. Ada hukum. Mereka semua berbuat kerosakan. Hukum mufsidun. Mereka berbuat kerosakan. Hukum mufsiduna. Tapi dalam ayat ini buaya ada Allah sebut innahum sesungguhnya mereka. Kalau ayat ini bunyi ana innahum mufsiduna saja. Di sini kalau Allah macam ini, pertama ada anak, yang kedua ada inna, ada anak dengan inna. Di sini dah berapa kali penegasan? 2. Ada anak ketahuilah. Inna sesungguhnya. Hum, mereka itu mufsidun. Mufsidun tidak ada inna. Tapi apa? Orang penting dari mana? Ini baru ada 2 penegasan. Okey, boy. Sekarang ini, kalau Allah bersebut jadi anak, innahum itu sama ada. Itu sama ada. Ada itu okey, asalnya tak ada alif lam kan mufsiduna. Dia masuk alif lam di sini, ibu yang masuk alif lam. Lagi tinggi pada mereka
Macam saya kata contoh ibu yang macam saya kata. Hadza zalika mu'allim. Zalika mu'allim itu seorang guru. Biasa tak ayatnya? Biasa kan itu seorang guru. Tapi kalau contoh anak kita masuk sekolah, lepas tu ada guru baru, ada sekolah itu dah lama, ada guru baru masuk mengajar matematik contohnya, matematik kalau saya pun faham saja. Anak itu cerita kat mak, ada cikgu matematik baru masuk sekolah mak. Dia mengajar matematik senang faham, contohnya. Mak dia tanya, cikgu yang mana? Tiba-tiba cikgu bilang, mak, itulah cikgunya. Jadi sekarang ni buat ya, itulah cikgunya nampak spesifik tak? Tertentu tak? Ada pertama lagi, itu seorang cikgu, biasa tak? Biasa kan? Itu seorang guru, biasa. Tapi kalau itu tak gurunya, biasa tak? Jadi dalam bahasa Arab, itu seorang guru, zalika mu'allimun ta'ya'illah. Zalika mu'allim, itu seorang guru, biasa. Tapi kalau kita nak datang pada makna spesial, zalika al-mu'allim ta'ya'illah. Itulah cikgunya dapat cikgu ayat. Dapat beza ya. Masuk ada kelas lebih tinggi maknanya kan. Sekarang ni buaya asal bahasa Arab mesti gunakan dia. Ayatnya ada Islam. Jadi maknanya biasa ke lagi tinggi. Dan berapa pendekatan sekarang? 3 yang pendekatan. Yang 3 pendekatan. Ada Inna itu ada muslim 3 ni. Bagi apa tak bagi tahu Allah Taala ni terkenal ni bukan main-main. Mereka kata kepada Nabi wahai Rasulullah, kami itu orang berkesakan, kami itu orang baik. Tak payah hukum Nabi balas, Allah balas. Allah Taala yang balas Allah kata, anak ini aku dan anak itu saya akan 3 kali. Sebelum pada itu Allah datang saya nanti hukum pada itu. Inna pun dah sebut mereka. Inna itu ada tak mereka? Inna mereka dah kan? Bukan apa yang sebut mereka ni. Tapi Allah sebut ketahui lah. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerosakan. Nampak orang tak? Dan berapa pendekatan sekarang kau ya? 4. Kerana hukum diulang lagi sekali. Apa yang ulang lagi sekali. Okey. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang nak tanya, ibu yang nampak tak ketegasan dalam ayat ini? Sangat tegas kan tu biasa-biasa je. Sangat tegas sampai 4 kali Allah tegaskan. Ikut paling basic ayatnya, antum mufsidun dah boleh faham. Kalian ini adalah orang yang buat kerosakan, dah boleh faham tak? Tapi Allah Taala nak betul-betul kata mereka ni memang orang buat kerosakan, tidak syak lagi. Allah sebut, ala, ketahuilah. Inna, ada inna kedua. Sesungguhnya, hum mereka. Datang lagi hum seterusnya, itu penegasan. Mereka lah. Allah sebut, al-mufsidun dengan alif lam, lagi tinggi maknanya. Mereka lah orang-orang yang buat kerosakan itu. Bukan orang lain. Mereka lah yang buat kerosakan. Jadi, boleh faham insyaAllah ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok balik kita. Ala ketahui olehmu, inna bahawa hum mereka itu mereka itulah al-mufsiduna yang berbuat fasik sekalian. Apa cara mereka buat? Dengan menegas orang daripada beriman. Itulah dia kerosakan yang sangat besar. Dalam mereka tak nak beriman, mereka menegas orang daripada beriman. Dia dah tak nak beriman. Orang lain nak beriman, dia halang. Bila dia nampak nak beriman, dia seksa. Supaya Sumayyah dan keluarganya, Ammar bin Yasir, maknanya nama Sumayyah, nak beriman, Sumayyah dibunuh. Mereka halang tak bagi beriman. Dan mereka rasa mereka hebat, pasal mereka ketua, mereka tuan. Yang beriman hamba, orang susah. InsyaAllah goyang ya. Walakin la yash'urun, tetapi la yash'uruna, mereka tak sedar. Okey. La yash'urun, mereka tak sedar.
ibu ayah, kalau contoh ibu ayah, contoh kalau ibu ayah kita tengah belajar, tiba-tiba lalu seekor kucing di depan kita. Boleh nampak tak kucing itu? Kucing itu kita boleh nampak dengan mata kasar kita ni. Tiba-tiba kucing tu terganggu lalu ibu tak sedar masa tengah belajar malam saya. Perasan ke tak perasan? Padahal itu boleh nampak kan? Menunjukkan betapa kita ni memang betul-betul khusyuk betul. Tenggelam dalam ilmu lah maksudnya. Mereka la yashurun. Cahaya yang Nabi bawa ataupun kejahatan yang mereka buat itu boleh nampak ke tak nampak? Seksa orang, nampak perbuatan tu? Nampak kan? Orang nampak kan? Mereka nampak tak mereka seksa orang? Tapi mereka sampai mereka punya jahat, tapi Allah tutup mata hati sampai mereka tak perasan mereka jahat. Betapa jahat mereka, sangat jahat, seksa orang Islam, tetapi Allah tutup mata hati sampai mereka tak perasan mereka itu jahat. La yash'ur, mereka tak perasan. Okey. Tafsir bagi tahu wa syu'ur idraku ma khafi. Syu'ur tu, rasa tu adalah mengetahui apa yang tak nampak, apa yang tersembunyi. Wa fil iman, okey. Pada ni la yash'urun, pada iman la ya'lamun, nanti kita baca insya-Allah. Ya. Okay. Al-ifsad fil ardi amrun maqsus. Berbuat kerosakan atas muka bumi ini adalah perkara yang boleh didetek, boleh dirasa oleh panca indera. Boleh dirasa oleh panca indera. Walakin la hatta lahu hatta yudrikuhu. Tapi malamnya pada orang-orang munafik ni yang berbuat kerosakan, yang depannya nampak baik, belakang seksa orang Islam, belakangnya memburuk-burukkan Nabi, mereka seolah-olah macam tak ada rasa. Kalau ada rasa, mereka tahu mereka jahat. Mereka tak ada rasa, sampai mereka tak rasa lah. Macam tak ada rasa jahat langsung. Rasa biasalah, seksa orang, biasalah. Untuk Nabi kat belakang aku biasalah. Walhamdulillah. Dan Allah tutup mata hati sampai macam tu. La jadi urur, mereka tak sedar. Walhamdulillah. Okay. Wa ammal iman fahuwa amrun qalbi la yudrikuhu illa man 'alima haqiqatahu. Ibu ayah, iman pula, iman adalah perkara yang nampak perkara dalam hati. Dalam hati. Untuk kita dapat beriman pada Allah, perlu dengan mata zahir ke mata hati? Pandangan mata hati. Dan mereka ni mata hati mereka dah tertutup. Sampai mata hati mereka dah tak nampak kebenaran yang Nabi bawa. Ibu ya. Pertama tadi mereka punya jahat sampai dah tak rasa mereka jahat. Yang kedua, Allah tutup pandangan mata hati mereka hingga mereka tak nampak cahaya iman yang Nabi bawa. Sedangkan kita ni ibu ayah, kita semua ni nampak Nabi tak orang kali kita sebut. Nampak Nabi tak? Kita tak nampak Nabi depan kita kan? Tapi kita beriman tak dengan Nabi? Beriman dengan Nabi. Sanggup tak kita tengok orang hina Nabi? Tak sanggup tengok orang Nabi. Satu orang tulis, dia lukis kartun, ini Muhammad. Allah lukis kartun, ini Muhammad. Allah itu kita kan? Kita sangat marah bersama, walaupun kita tak pernah tengok Nabi, tapi kita sayang Nabi, kita beriman dengan Nabi. Kenapa kita rasa? Kerana kita ada iman. Syukur Allah telah bagi kita iman ini. Cuba kalau kita tak ada iman. Macam orang-orang ramai kat luar sana yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tak rasa apa pun Nabi kena hina, tak rasa apa pun Islam kena hina, padahal itu iman tak ada. Kenapa kita sedih Nabi kena hina? Kenapa kita sedih orang-orang beriman dengan seksa? Kerana kita ni ada iman. Allah ibu ayah ya. Walakin la yash'urun, dan tetapi tiada sedar mereka itu. Wa idza qila lahum, wa idza, dan apabila qila dikatakan, lahum maksudnya dikata didakwahkan, lahum kepada mereka, dan apabila dikata bagi mereka itu, maksudnya apabila dikatakan bagi mereka orang-orang munafik,
supaya beriman betul kepada Allah. Aminu. Ustaz biasa jumpa amanu kan itu kan? Ya ayyuhallazina amanu kan amanu. Apa dia beza ibu ayat antara aminu dengan amanu? Mari kita bincangkan. Ya. Jadi buat yang kedua amanu maksudnya mereka beriman. Apa dia sampai ada begini? Mereka beriman. Mereka beriman. Tapi kalau aminu, asli dari bawah, aminu berimanlah kamu, berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Sama tak mana yang dalam amanu dalam beriman pasen. Aminu kata Tuhan al-amar. Aminu berimanlah kalian. Boleh buat yang nampak jelas ya. Aminu berimanlah kalian. Okey. Cuma riwayat boleh tak kita masuk tajwid sikit, boleh tak? Okey, jadi kita baca tajwid. Apa hukum apa nama hukumnya? Mana? Baca dia, kita punya baca ni. Baca reti kan? Apa yang dia kata? Ada ni kata apa? Kata kepada kita sebut pasal hukum tadi berkaitan bahasa semuanya ya. Asalnya asalnya aman. Asalnya apa? Amanu. Amanu akan jadi. Mana dengan itu ya? Amanu ke amanu dengan itu. Sudah tu. Amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Susah dulu kan? Ada kan? Ya ayyuhallazina amanu. Kan? Jadi gaji itu ibu ayah kalau betul gaji kan orang buat haji buat umrah kita bagi apa? Badal itu badal. Asalnya apa? Badal dikajikan dengan alif. Jadilah jadi ibu ayah kita belajar hukum tajwid kan? Hukum tajwid pun kita kena tahu kenapa nama badal. Kita tahu badal macam mana tahu. Kita tahu namanya alif disukun tahu. Tapi kita kena tahu kenapa namanya alif. Kenapa link, kenapa sukun? Maka kita kena belajar, ada link kita belajar ni Allah ya. Boleh tak di samping kita belajar tafsir, di sampai macam ni saya masuk tadi sikit boleh tak itu? Boleh ya Allah ya. Boleh ya. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi amanu mereka beriman. Kalau amanu berimanlah kalian. Ya, fi'il amar. Aminu beriman dan apa? Beriman oleh kamu itu kata perintah kan? Apa ni? Adin tak ada rehat? Adin ada rehat tak? Ada rehat Adin? Tak ada. Tolong pasang rehat. Habis itu tak ada rehat? Tak ada rehat. Itu depan ada rehat. Boleh? InsyaAllah itu. Okey, kita teruskan. Aminu, berimanlah kamu. Kama ni kaf itu seperti. Kaf itu seperti. Ma barang yang. Kama seperti barang yang. Amananna telah beriman oleh manusia. Anas manusia. Kenapa manusia ni? Zaman Nabi yang beriman dengan Nabi manusia. Golongan apa? Orang sahabat. Jadi seperti barang yang beriman manusia, sahabat-sahabat Nabi.
Ibu ayah sahabat Nabi iman macam mana? TikTok ke ataupun iman berkelas ya? Iman para sahabat TikTok itu. Kan? Para sahabat iman mereka sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada Rasul. Sangat pegang sungguh pada syariat. Dan sangat tak cinta pada dunia. Jadi ibu ayah, kita kena ikut sifat para sahabat. Para sahabat ini, ibu ayah ada 6 sifat. Apa tak 6 sifat? So, minta Zahid diterangkan. Banyak 6 sifat. 6 sifat sahabat ibu ayah. Yang kita kena usaha dalam diri kita. Apa sifat pertama? Sifat sahabat. Para sahabat, semua sahabat, pertama mereka sangat yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi SAW. Semua sahabat. Sunnah Nabi mereka pegang sungguh-sungguh. Yang kedua, solat. Sahabat ada hakikat solat. Semua sahabat ada hakikat solat. Ibu ada sahabat kena tompak ataupun kena panah dan tembus dekat perut, tepi perut, dekat tepi perut ni kan. Tak sampai mati lah. Tapi nak cabut tu sakit semua. Nak cabut tu sakit, panah kan. Dia mata tu kan tajam ke belakang tu ada lagi kan. Dan tembus nak tarik balik hati-hati. Betul tak? Memang sakit je lah, dia kata ada biusnya masa tu. Sahabat kata apa, tak apa. Nak tarik, sakit ni memang sakit. Nak tarik bagi saya semayang. Tengah saya semayang tu awak tarik. Tengah semayang, maka sahabat lain tarik tombak ke anak panah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah cabut dah. Tak rasa pun? Siapa berani buat macam tu? Tu? Kena cucuk ke pengapa tu, tak apa bagi dia sembahyang 2 rakaat. Ada tak? Pasal iman kita tak macam sahabat itu kan? Kita tak macam sahabat, tak payah dah cuba juga. Ustaz cuba dulu, Ustaz pun. Iman kita tak macam sahabat. Tapi pada sahabat yakin mereka tinggi tu ya. Hakikat solat. Yang ketiga, semua sahabat ada ilmu dan zikir. Ilmu dan zikir. Berilmu dan ingat Allah Ta'ala. Semua sahabat berilmu. Cuma ada sahabat yang lebih berilmu daripada yang lain. Ada yang paling berilmu. Tapi semua sahabat ada ilmu yang mereka amalkan. Dan mereka zikir dan ingat Allah. Ibu ayah, zikir ini bukan mesti kita pegang tasbih. Bukan pergi mana-mananya. Sentiasa buat tasbih. Sambil zikir tak semestinya. Cuma lebih baik kita ada kiraan khusus. Contohnya selawat. Selawat kalau kita selawat sehari 1000 selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada target 1000 kali. InsyaAllah masa kita banyak habis dengan zikir. Dengan selawat. Tak semestinya kena duduk atas jadah. Sambil-sambil ibu bawa kereta kan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa nama perform contoh kan? Sallallahu ala Muhammad. Contoh kan? Sambil ibu masak selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam kuat kan? Daripada kita tak ada amalan, biar macam tu. Nanti yang masa masak pun cindailah mana macam apa? Dari benda nak zikir kan? Ibu ayah yang dirahmati Allah biasakan insya-Allah ya. Pasal apa? Kalau kita tak sibukkan diri kita dengan zikir, baik secara duduk di atas sajadah ataupun di mana-mana saja kita zikir, kita akan sibuk benda lain. Jadi kita tak sibuk zikir, kita ada target selawat 1000 kali contohnya. Selagi tak cukup 1000, kita rasa macam tak tenang hati tu. Tak cukupkan 1000. Tapi bila kita tak ada zikir, mulalah. Kan? Nampak muka orang ni, nampak tu, mula nak kat WhatsApp, nampak benda nak sembangkan semua. Kita tahu betul ke tidak kan? Tapi kalau betul kita sembangkan. Pasal apa ibu ya? Pasal banyak orang yang dia tak tahu nak buat apa, macam-macam dia buat. Dari buruk orang buka YouTube, gosip sana, gosip sini, kan? Tengok TV hari-hari melodi. Ada melodi? Ada lagi ke melodi? Ada lagi kan?
melodi yang cipta yang banyak ingat rakaman ni pun untuk YouTube tak ada yang untung masuk YouTube Kau kena sama pula sebut kan. Ya itu. I know. Ada lah. Memang kita nak cover ego lah. Tapi dalam dalam tapi masa itu kita tak fikir lah. Boleh. Boleh. Masa je boleh. Boleh. Maksudnya lagu-lagu tak tengok lagu-lagu yang macam mana. Ya. Anak tu baca ni. Zaman kita. Saya suka dengan lagu terapi. Ya. Ni ada lagu apa tu? Ya benda Masya Allah. Ada lagu terapi aku saya suka lupa dah. Allah lupakan pula begini. Lagu apa terapi? Lagu ni. Kacung-kacung airnya. Nak ada lagi tu. Saya suka dia lagu special lah, saya cepat lagu. Tapi dulu dah. Sekarang kalau nak dengar saya suka qasidah. Qasidah tu memang nikmat lah kalau dalam qasidah. Qasidah pun nikmat. Ini pun dapat qasidah dengan pelajar kan, qasidah. Contohnya Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Contoh lain Ya Badratin apa tak? Apa? Nanti kita buat insya-Allah. Okey. Macam-macam lah. Salawat Fatih. Ataupun salawat lain. Allah. Ya? Macam-macam salawat dia kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa habibi وطبيب قلبي وجسدي وروحي. Banyak. Salawat yang kita boleh amalkan sebaiknya. Alhamdulillah. Yang penting ilmu dan zikir. Sahabat ada ilmu dan zikir. Kemudian sahabat, sifat keempat sahabat, mereka ikram muslimin. Mereka memuliakan orang Islam. Sama Islam kita muliakan. Maksudnya tak ada rasa hasad pada sahabat kita orang Islam ni. Baru je semalam kita ni kan, Nisbah Sya'ban kan, hadis yang masyhur, hadis sahih tu kan, apa dia golongan manusia yang tak dapat keampunan Allah? Orang musyrik dan orang apa dia? Musyahin kan. Apa dia musyahin? Orang yang menyebarkan keburukan, orang yang suka menyebarkan kebencian. Memutuskan betul benda, memutuskan silaturahim. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, orang yang memutuskan silaturahim ni Allah Taala tak. Allah Taala macam Allah Taala marah ke? Benci betul pada orang macam ni. Apa dia silaturahim ibu ayah? Silaturahim yang paling utama menyambung ikatan adik-beradik yang sama rahim. Maksudnya sama rahim. Silaturahim adalah maknanya menyambungkan ikatan rahim yang sama. Daripada opah yang sama turun pada mak pula adik-adik mak, datanglah sepupu-sepupu. Khasnya adik-beradik kita ni sambung. Jangan kerana masalah para ke apa tu, mak belum meninggal, abang meninggal, kalau tinggal harta, langsung gaduh tak tegur. Pasal apa? Pasal harta orang ayah kita. Malu dah ibu ya. Ya malu lah kita gaduh adik-beradik ni, malu sangat. Yang paling baik antara kita adalah orang yang beranak je lah. Beranak dan memulakan sambung balik. Ini insya-Allah ya. Jangan ada antara kita gaduh adik. Orang belajar agama jangan macam. Ibu ayah kita yang belajar agama ni dan datang majlis ilmu, jangan jadi orang yang putus silaturahim. Jangan jadi. Insya-Allah ibu ayah. Dan birrul walidain, buat baik pada mak bapak ni, pada pelajar. Buat baik pada mak bapak utama. Itu pun ada maksud menyambung silaturahim. Kalau itu para pelajar dengan guru-guru, masya-Allah kita boleh khidmat kan.
kita susun telefon dia, kita ambil bawa barang dia, ambil macam-macam lah, pinjam barang ke ustaz, macam-macam sebagai kita buat. Ya, dengan ustaz kita salam, cium tangan, tunduk semua. Dengan mak bapak lebih kita kena buat. Ramai orang dia khidmat pada ulama TikTok, tapi dengan mak bapak kasar sungguh. Saya jumpa orang macam ni. Dengan mak bapak kasar sungguh, tapi dengan ustaz masya-Allah tunduk. Tak nak macam tu, salah. Ya, jaga hubungan dengan mak bapak dan adik-adik kita. InsyaAllah ya, kita tak nak jadi orang musyahid yang menyebarkan kebencian. Pertama sesama keluarga kita, nak pula sama saudara yang lain. InsyaAllah. Ya ibu muda. Anak-anak lawan. Kita boleh marah. Boleh marah muda. Kita boleh tampar. Tampar jangan. Tampar tu tak maksudnya saya pun dengan pelajar saya pun kalau saya tegur, kalau saya ikut peraturan saya ikut rotan. Tapi pasal rotan macam mana rotan, cuba rotan, tangan kecil akan lama tu. Boleh saya slow dulu. Kalau ulang buat sikit. Tapi buat tu sekali je lah. Tapi biar terasa sikit sakitnya, tapi sekali je lah. Kalau slow-slow, banyak kali slow-slow gitu. Pasal tu bonda, pasal tu guru-guru pun kena belajar adab guru dengan murid. Ada adab guru dengan murid. Bukan adab murid dengan guru. Guru dengan murid pun tak ada adab. Ada guru dengan murid. Guru kena ikut macam Rasulullah mengajar kepada sahabat. Ada kadang-kadang kita mengajar perlu keras. Hikmahnya dengan keras. Ada kadang-kadang hikmahnya dengan cara kita bagi bahasa. Contoh macam para pelajar di sini. Kalau contoh saya nak kejut subuh. Kau cari ustaz macam mana? Selawat ya. Buka mikrofon selawat. Selawat tu dah faham tu. Selawat tu dah kena bangun nak itu ya. Jadi kalau tak sampai lagi, itu kena rotan tu. Ya. Rotan ni itulah jadi. Itu je. Saya cakap tangan saya dulu. Kaki sikit lah. Ya. Saya boleh pegang keadaan. Kalau pelajar yang nak dalam keadaan ada ketika mereka sudah sangat mereka nak macam dia memang dia tidak pada jadi pada bukan sebelum kau tidak pada aku tidak pada sebab saya tak tahu apa pun nak apa yang boleh buat ada bukan pada orang tua Betul. dia mesti ingatkan saya Betul. tapi kalau muda dia memang tak ada gaya di mana-mana dalam memang dia. Ya, boleh macam ni Ibu Ayah ya. Memang kita kena lembut, tapi guru tu boleh tahu. Guru boleh tahu kelemahan pelajar. Jadi jangan sampai guru biar pelajar pijak kepala dia. Guru ada hak untuk, cuma guru pula jangan sampai biar dirinya diperkuat oleh pelajar. Pelajar buat apa je, biarlah malah nak layan kita orang itu. Guru akan diamanahkan, ditanya di akhirat nanti. Kamu tanggungjawab tarbiyah pelajar. Pelajar ni kenapa dah tak dapat tarbiyah? Apa kamu buat? Saya hanya datang mengajar je. Tapi tak ada nak jaga disiplin ke apa tu. Akhirat tanggung. Kalau ayat 9 itu. Kena jaga disiplin insyaAllah ya. Jadi pasal tu guru kena tahu kenapa dia jadi guru. Jadi guru untuk gaji ke jadi guru untuk jadi pendidik. Kalau jadi pendidik insyaAllah dia akan mendidik. Tapi kalau jadi guru sekadar mengajar saja tapi didikan tak bagi. Boleh insyaAllah. Kita teruskan. Yang kelima, semua sahabat ikhlas dalam beramal. Ikhlas. Yang keenam, para sahabat semua berjuang jalan Allah. Itu sifat para sahabat. Ini Allah kata, aminu kama amanan nas. Berimanlah oleh kamu semua macam mana berimannya para sahabat. Kita pun kena beriman macam tu Ibu Ayah. InsyaAllah ya. Usahakan. Jaga iman kita sungguh-sungguh. Solat kita. Kalau kita betul-betul nak jadi macam sahabat, kita kena berilmu. Kita kena ingat Allah. Kalau betul-betul kita nak jadi macam sahabat, kita kena muliakan semua orang Islam.
Kalau ada lagi antara kita memburuk-burukkan sesama Islam itu, sesama saudara, kita buruk-burukkan, mengumpat ke apa ke, kita belum jadi sifat sahabat lagi. Dan kita kena usahakan ikhlas. Buat semua ikhlas kerana Allah. Cuma faham juga ikhlas ni bukan semestinya ikhlas ni. Contoh kalau mengajar, ustaz tu ikhlas mengajar. Datanglah ustaz tu ikhlas mengajar kan. Kalau ustaz tu ikhlas mengajar, dia datang dia isi minyak pakai air je. Tak pakai minyak, pakai air. Makan pasir je. Baik, faham-faham. Macam bukan sinilah kan. Itu alhamdulillah. Dan contohnya ada tempat lain. Tapi tak kisah. Ustaz-ustaz pula kalau datang mengajar, kalau contohnya, jangan datang mengajar untuk dapat habuan dunia. Datang mengajar kerana niat kita nak hilangkan kejahilan dalam diri umat. Kan? Kalau takdir Allah Ta'ala uji, tiba-tiba, contoh saya mengajar, dari sini contoh mengajar dari KL dulu sampai ke Cemor. Cemor dekat tak dari KL? Jauh kan? Tiba-tiba RM50, contohlah, tiba-tiba RM50. Ikut kan, zahirnya tak cukup ibu ayah kan? Zahirnya tak cukup. Tapi kita redha je. Kita redha, Allah Ta'ala punya kerja cukupkan. Allah Ta'ala punya kerja akan cukupkan. Boleh buat insyaAllah ya. Kita, ni ustaz-ustaz ni, bakal-bakal ustaz ni, jangan mengajar, nanti mengajar pasal nak lulus. Niat kita mengajar, tujuannya apa? Untuk bantu umat hilangkan kejahilan daripada umat. Boleh insyaAllah ya. Tu antum akan balik cuti semua nanti. Pastikan, walaupun muda lagi, balik hidupkan surau masjid. Bawa remaja-remaja ke masjid. Boleh insyaAllah ya. InsyaAllah ibu ayah ya. Ya bunda. Ya. Ya. Boleh, benda. Okey, macam ni ibu ayah ya. Makruh tolak hadiah. Orang bagi hadiah kepada kita, makruh tolak. Makruh kita tolak hadiah. InsyaAllah ya. Kalau ustaz-ustaz ni, kalau orang bagi hadiah, makruh tolak. Cuma ada adab. Adabnya jangan bagi depan orang. Bagi sampul tu orang ramai, bagi sampul depan orang. Malu ustaz tu. Ustaz ni upah mengajar tadi. Malu ustaz tu. Saya malu. Saya tak nak orang bagi sampul depan orang je. Bagi sampul. Saya betul ustaz tak. Nanti orang kata ni ustaz salah berkau. Salah macam tu. Kita nak. Boleh pun? Kalau nak bagi lah ustaz. Kat luar ke seorang-seorang bagi. Ustaz ni tadi hadiah mengajar ustaz ya. Ambil lah insyaAllah. Boleh? InsyaAllah ibu ya. Kita teruskan. Okey. Wa idza qila lahum ya ibu. Nombor 6. Nombor 6 apa ni? Berjuang jalan Allah. Berjuang jalan Allah. Maksudnya berdakwah. Keluar berdakwah. Jalan Allah. Qalu kata mereka itu anu'minu. Mereka kata anu'minu, sombong tak mereka? Hamzah tu soalan. Adakah kami anu'minu, adakah kami nu'minu beriman? Okey, ibu tengok sini. Sini. Saya tengok kena anu'minu pula. Jadi mana tu dia punya past tense. Kalau present tense-nya, fi'il mudhari'-nya yu'minu macam ni. Yu'minu punya present tense. Yu'minu, kalau mula dengan ya, yu'minu dia beriman. Kalau nak tukar makna kami, ya kena tukar huruf nun. Jadi nu'minu kami beriman. Nu'minu kami beriman. Jadi dalam ayat ni sebelumnya ada hamzah. Hamzah ini soalan. Hamzah ni maknanya adakah nu'minu kami beriman? Adakah kami nak beriman? Siapa kami ni bu ayah? Siapa kami? Orang-orang munafik tadi. Orang munafik boleh, orang musyrikin boleh. Okey. Nu'minu, adakah kami beriman? Kama seperti mana, seperti barang mana orang jahil as-sufaha. Ibu ayah dalam bahasa Arab, pada pelajar semua, dalam bahasa Arab, kalau jahil bodoh kan? Jahil itu bodoh. Lebih bodoh kita panggil safih. Safih, sin fa ya ha, safih.
Tapi ini lebih bodoh daripada jahil. Tapi hun. Kalau pluralnya jamaknya sufaha. Ini jamak kalimat plural. Banyak. Sufaha orang-orang bodoh. Jadi dalam bahasa Arab, kalau jahil, bodoh biasa. Kalau safih, jamaknya sufaha, bodoh sangat. Nampak tak? Biadab tak bahasa mereka? Allah kata, berimanlah kamu sebagaimana berimannya para sahabat. Jadi mereka jawab, anu'minu, adakah patut kami beriman macam berimannya orang-orang bodoh tu? Mereka anggap para sahabat Nabi ni bodoh-bodoh belaka. Pasal apa? Beriman dengan Nabi. Beriman dengan Allah. Siapa bodoh sebenarnya? Ini bukan kata kasar ibu ya. Bukan bahasa kasar. Inilah terjemahan yang paling sopan itu. Kepandir. Bodoh je lah faham tak? Pandir kan budak-budak. Pelajar kan tak faham tak pandir itu apa? Itu bahasa lama. Subhanallah. Perak kata apa itu ya tak? Benda ya. Perak kata serupa itu. Kata tak sampai hati teman kabarnya. Okey. Tak apa pun dia guru besar. Okay, ada benda seronok dengan kelas tak ya? Dia tak tahu jawab. Okey, yang sufaha ni maksudnya orang-orang bodoh yang bersangatan. Jadi jahat tak mulut mereka ni? Jahat mulut mereka kata para sahabat tu bodoh-bodoh yang sangat. Adakah kami beriman seperti beriman orang jahil? Maksudnya orang bodoh. Yakni tiada kami, maksudnya adakah tu soalan itu soalan nakkan jawapan ke soalan nak bagi tahu? Maksudnya soalan mereka itu, adakah kami ni nak beriman macam orang-orang beriman tu, macam orang-orang jahil tu? Mereka tanya ni, tanya nak tahu ke tanya pengejek? Pengejek. Ibu ayah kadang-kadang ada soalan tak payah jawapan. Betul tak? Ada soalan tak payah jawapan. Itu disebut istifham ingkari. Dalam bahasa Arab disebut istifham ingkari. Okey. Tapi itu tak payah salih lah. Cuba nak bagi tahu. Dalam masa kita contoh. Anak kita asyik minta duit je. Jadi ibu ayah kata, kamu ingat mak ni cop duit ke? Itu soalan kan? Kamu ingat mak ni cop duit ke? Ibu nak anak jawab ke? Jangan jawab. Bukan ni jawab lah. Mak tanya, saya jawab lah. Memang mak cop duit pun. Wah, cop tu ya lah. Marahlah kita pasal apa? Kita tanya tu bukannya nak suruh jawab. Anak menunjukkan soalan itu menunjukkan jangan jawab, tapi faham maksudnya. Janganlah minta duit lagi. Itu yang kena curi itu. Itu yang saya kecil-kecil tu nakal, ibu ayah. Kecil-kecil nakal, mulut ni cakap macam-macam. Orang opah saya, kalau opah saya orang pemerintah. Cakap benda bukan-bukan, cakap TV lah, masalahnya TV lah. Cakap bukan-bukan ni. Lepas tu balik rumah, cakap bukan-bukan, duduk lah apalah. Opah dengar je, dia ikat saya dekat petik belakang. Dalam kerengga di situ, lepas tu dia bagi makan lapar baik ni. Umur 6 tahun. Obat lapar. Zaman dulu, zaman sekarang kalau macam tu, mak bapak boleh kena dakwa, betul tak sekarang? Allah yang kita. Pasal tu saya ngajar sekolah dulu. Ada satu sekolah dekat Tawang. Minta saya ngajar bahasa Arab. Syarat utama saya nak pakai rotan. Masa tu kat sekolah kementerian dah kata tak boleh pakai rotan kan. Saya tak kira nak saya mengajar pakai rotan. Kalau tak jangan panggil saya mengajar. Tak kira sekolah ke tak sekolah. Lepas tu saya buka pusat tuition Akademi Al-Miftah bahasa Arab di Bukit Beruntung. Syarat pertama, pelajar tu budak sekolah belajar bukan pasal mak bapak suruh. Yang kedua, belajar bukan pasal biasa. Yang ketiga, mak bapak kalau saya marah pelajar jangan bising. Yang keempat, kalau saya rotan pelajar izinkan. Tapi saya rotan kat tangan saja. Lepas 4 syarat ni baru saya terima. Yuran sebulan hanya RM50. Tapi belajar ramai. 50 orang macam tu. Satu kelas 50 orang. Tapi masing-masing tahulah saya macam mana. Saya bukan cengeng. Tapi saya, kalau
saya kata sebelum datang tuition, lancarkan dulu tasrif ke apa ke tak lancar kena rotan. Boleh lancar, bukan tak boleh lancar, cuma disiplin. Ya. Dewasa pun boleh, ibu dewasa pun boleh, tapi tapi syaratnya lain pula. Syaratnya lain. Kalau macam ibu belajar online ni, syaratnya kalau saya kata kelas pukul 9.30 tepat dah masuk kelas. Nah, Ibu Nolia tahu dah macam mana. Kalau saya kata 9.30. Tak, itu kalau kena online. Kalau ni tak apa. Kalau ni tak apalah bunda, lembut sikit tak apa. Tak apa bunda, insyaAllah ya. Okey. Jadi, yakni tiada kami beriman seperti beriman orang yang jahil, yakni tiada kami perbuat seperti perbuatan mereka itu. Mereka kata kami takkan buat macam mana perbuatnya orang-orang bodoh yang mereka anggap, orang-orang beriman yang mereka anggap bodoh. Itu jadi daripada orang miskin, orang susah, mereka pelekehkan macam itu saja. Firman-Nya menolak atas mereka itu. Ayat seterusnya, ala innahum, seterusnya itu ibu ayah menolak kata-kata mereka. Mereka kata apa? Mereka kata kami takkan beriman sebagaimana beriman orang bodoh tu. Allah balas balik kata mereka. Sama juga macam tadi, ala innahum tu Allah sebut ala innahum. Nampak tak? Ada ala pertama tu Allah buatkan ala, ada inna sesungguhnya. Ada hum mereka, Allah ulang hum dua kali macam tadi. Mereka itulah, pada al-sufaha ada apa ibu ayah? Ada alif lam, menguatkan makna. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang bodoh. Allah balas balik tekan 4 kali penegasan. Apa itu? Mereka kata kami tak nak beriman macam berimannya orang bodoh. Allah terpelak balik balas 4 kali. Allah datangkan penegasan, mereka lah orang yang bodoh sebenarnya. Ya Allah. Ni Allah kata dalam Quran dibaca oleh umat Islam sampai hari kiamat ni. Allah memperbodohkan mereka. Untung kita tak jadi orang bodoh. Kemudian kita sampai mati kita kekal beriman kepada Allah dan Rasul, insya-Allah ibu ayah ya. Insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Jadi ala innahum, ketahui olehmu bahawa mereka itulah yang jahil sekalian. Mereka itulah yang jahil sekaliannya. Bukan para sahabat yang jahil. Para sahabat itulah orang yang betul. Kenapa mereka betul? Kerana mereka beriman pada Allah Ta'ala. Dengan iman itu mereka akan selamat selama-lamanya. Ibu ayah, macam ni contoh ya. Kita nak pergi pindah. Kita nak pindah di satu tempat tu nak bekal dia kena beli kat sini. Tempat tu memang tak ada bekal langsung. Tempat tu tak ada bekalan, tak ada kedai, tak ada apa langsung. Nak beli daripada kita akan tinggal satu tempat, beli kat situ, habis-habisan, baru bawa balik ke tempat kita nak pergi tu, bawa pergi ke tempat kita nak tuju, yang mana tempat tu tak ada kedai, apa pun tak ada. Nak beli barang tak boleh. Dah pesan dah. Datang orang pesan. Kita ada dekat persinggahan sekejap. Dekat tempat persinggahan ini ada banyak kedai, ada banyak bekal kita boleh bawa. Bawa bekal banyak-banyak, bawa ke tempat tu nanti tak ada bekal dah. Tiba-tiba ala bodohnya kamu semua ni sibuk suruh bawa sini. Seperti kata orang lah. Kan? Dibodohkan orang yang pesan. Yang pesan tu dah bawa bekal tu lah. Dah bawa bekal, macam-macam bekal bawa ni. Nak pergi sana. Pesan bawa lah bekal sekali. Kamu ni dah lah miskin. Dah lah siap-siap. Kami ni pandai. Kami tu bodoh. Mereka rasa mereka pandai. Mereka duduk kat tempat persinggahan. Singgah 2 jam aja. Singgah 2 jam. Tapi singgah 2 jam tu dia mau beli TV, beli perabot, beli rumah. Pasal singgah tu 2 jam je. Tak boleh duduk lama-lama tapi beli rumah kat situ. Apakah hair ni? Kita orang kata tak? Jadi ibu ayah, siapa yang bodoh sebenarnya? Orang-orang yang duduk di persinggahan yang sangat sementara, tapi dia nak buat macam tinggal selama-lamanya kat situ. Siapa bijak? Orang yang bawa bekal nak pergi ke tempat tujuan yang memang dah tak boleh bawa bekal kat sana. Bekal di bawah tu cukup belanja semua.
Itulah kita di dunia ni buaya. Dunia ni adalah tempat persinggahan. RNR kehidupan kita. Buaya hidup kita sebelum kita hidup di alam dunia, kita mati. Ada tak siapa-siapa sebut nama kita? Orang kenal kita tak? Ketika orang hanya kenal kita, mula-mula orang mula kenal kita ketika mana kita dalam perut. Itu pun dah nampak. Dah tahu dalam perut mak kita, itu tu dah ada, barulah opah, atuk, makcik-makcik jaga semua, dah mula tunggu-tunggu kita kan. Sebelum tu, tak ada orang kenal kita pun. Lalu Allah buat kita kat dunia. Kehidupan kita ni kehidupan pertama. Cuma kehidupan pertama ni bukan kehidupan sebenar. Inilah kehidupan ujian. Ibtila. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah Ta'ala hidupkan kita sekarang, dia berdua untuk dia balak kita. Apa dia balak? Balak ni ujian. Ibtila ujian. Untuk dia uji kamu semua, ayyukum, siapa antara kalian ahsanu, yang terbaik amalan. Bukan aksaru, bukan paling banyak, tapi paling baik. Apa dia amalan paling baik? Walaupun sedikit tapi istiqamah. Ibu mampu ikhlas. Ikhlas itu sudah semestinya, itu syarat. Tapi ibu, amalan yang baik adalah kita walaupun sedikit tapi istiqamah. Apa contoh? Tiap malam bangun rakaat, tahajud 2 rakaat, contoh kan? Mampu buat 2 rakaat saja, tapi istiqamah hari-hari buat, alhamdulillah. Kita tak nak sekali buat banyak, lepas tu tinggal. Nabi kata, la takun misla fulan kana yusalli laila fayatrukaha. Jangan jadi seperti si fulan. Nabi kata pada seorang sahabat, jangan jadi seperti si fulan. Nabi tak sebut nama. Kana yaqumul laila. Dulu dia selalu bangun malam. Fayatrukuha, sekarang dah tinggal bangun malam. Nabi kata jangan jadi macam dia. Sahabat tu tak semayang tu, semayang. Bangun malam lagi. Tapi tak istiqamah. Tak istiqamah ni Nabi larang. Boleh bu ya? Istiqamah insya-Allah. Istiqamah walaupun amalan sedikit. Kalau banyak dan istiqamah lagi bagus. Okey. Jadi dunia ini ibu ayah adalah tempat persinggahan. Lepas tu kita mati. Apa dia hakikat mati? Hakikat mati adalah roh keluar dari jasad. Sekarang roh dalam badan kita ada roh. Masa tidur roh tu keluar sekejap, tapi masuk balik tak? Masuk balik. Pasal tu kalau kita nak kejutkan orang tidur, tak boleh kejut. Mengejut macam tu. Tengah tidur. Takut. Bukan mengigau, dia tidur. Tengah dengkur, tengah tidur, mungkin tengah mimpi apa-apa tu kan. Dia roh tu tengah terbang mana-mana ke apa ke. Dia tiba-tiba kejut. Woi, bangun kan. Kejut dia, roh dia pun balik dalam kabut, masuk dalam badan dia balik. Tapi yang kejut tu berpeluh-peluh ke apa kan. Ibu ayah, ketika tidur roh kita keluar dia masuk balik, tapi ada adab nak kejut tidur. Pasal kalau saya kejut pada pelajar ni, buat masa ni saya kejut dengan selawat je. Tapi tengok kalau agak saman sekarang ni semua bagus dah. Memang semua bagus. Ibu-ibu untung saya dapat sini pada pelajar 7 orang semua dengan kata. Senang saya. Mudah tu. Tak usah dah pergi dah ni Saya pergi kerana KFC juga lah. Okey, jadi ibu ayah yang dirahmati Allah macam tu ya. Walakin tetapi la ya'lamun, mereka tak tahu. Okey. Pasal apa? Wa ammal iman fa huwa amrun qalbi. Iman adalah urusan hati. La yudrikuhu illa man alima haqiqatahu. Jadi bila kata pasal iman ni urusan hati boya ya, urusan hati. Jadi yang nampak iman ini macam saya kata tadi, pandangan mata hati ke pandangan mata zahir? Pandangan mata hati. Bila mata hati nampak adanya iman, maka mata hati kita pun tahu pasal iman. Tapi kalau mata hati tak buka, kita tak buka mata hati untuk kenal iman itu apa, maka walaupun iman itu ada, mereka tak tahu ada kewujudan iman. Ini maksudnya, wala yatimul iman illa bil ilmil yaqin.
Iman takkan sempurna melainkan yakin. Mereka tahu tak ibu ayah? Mereka tahu tak adanya Allah? Orang kafir tahu tak? Tahu, mereka tahu adanya Allah. Mereka tahu Allah Ta'ala yang Rabb, Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam, mereka tahu. Cuma masalahnya, mereka tidak beriman secara akidah. Mereka tidak mengesakan Allah. Mereka mensyirikkan Allah. Demo kata macam tu kan? Demo tahu Allah Ta'ala tu ada. Siap kata Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kan? Siap kalau beli, saya beli ya, saya jual ya. Cina tu. Ustaz, saya jual Ustaz ya. Dahsyat betul ni, ada angkat juga kan? Kan? Siap ada kalau dah lama kawan dengan orang Melayu, Islam, siap doa makan pun apa? Kau baca doa makan? Malini David. Baca doa makan, boleh baca. Betul pula baca tu, lagi cantik baca daripada tersebut. Ada. Ekoya, Masya Allah. Tapi, beriman tak? Tak beriman? Tak beriman sebenarnya mereka tak tahu yang mereka tu tak tahu. Mereka tak tahu sebenarnya. Mereka rasa mereka tu pandai. Terutama puak-puak macam tadi. Mereka rasa mereka pandai. Akhirnya mereka tafih. So, faham. Kalaulah mereka tahu hakikat sebenar, mereka beriman tak ibu ayah? Orang kafir, hasil zaman Nabi, kalaulah mereka tahu betul-betul memang ada azab kubur, beriman tak mereka? Beriman. Tapi kenapa mereka tak nak beriman dengan Nabi ni? Sombong betul. Bunda, ada kepentingan, sombong dan sebagainya. Tapi bila orang yang sama masuk kubur, Abu Jahal, Abu Lahab masuk kubur, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Masuk kubur saja, ya Tuhan kami dah nampak, kami dah dengar, kembalikan kami ke dunia. Siapa kata? Abu Lahab pun kata, Abu Jahal kata macam tu, Fir'aun kata macam tu, Namrud kata macam tu. Demo kata macam tu. Tapi dalam kubur dah terima tak ibu ayah? Kubur dah tak terima dah. Dalam kubur dah nampak. Sampai di sini pun sampai di ghargharah, maksudnya ghargharah dah sampai apa dia panggil? Nyawa dah sampai kat sini pun dah tak terima. Pasal apa? Bila nyawa sampai sini, Allah Ta'ala dah pernampakkan mana kamu nak balik. Nyawa sampai sini, orang dah nazak, Allah akan pernampakkan. Kalau dia beriman, Allah dah nampakkan. Kau akan kembalikan. Kubur kau akan jadi taman syurga. Kalau dia tak beriman kepada Allah, nyawa dah sampai sini, dia pernampakkan azab yang dia akan dapat. Masa tu dah takut dah. Siapa dalam Quran Allah sebut macam tu? Fir'aun. Fir'aun dalam Quran, nyawa dah sampai sini baru nak beriman kepada Allah. Saya kata minggu lepas kan. Dah dalam ayat tu, dah terkapai-kapai tu, dia cuma-cuma dah, baru nak beriman pada Allah. Masa tu Allah terima tak taubat? Tak terima dah. Jadi siapa bodoh? Kita bodoh ke mereka bodoh? Orang-orang yang tak beriman lah bodoh. Betul ayat ni, orang-orang yang kata Nabi dan para sahabat bodoh, mereka itulah yang bodoh sebenarnya. Siapa bijak? Orang bijak. Nabi beritahu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu, orang bijak adalah orang yang tekan nafsu dia. Tekan nafsu wa amila dan beramal lima ba'dal maut, untuk kehidupan lepas mati. Itu orang beriman. Orang bijak. Wal ajizu, orang yang lemah fikiran, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang ikut nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan Allah Ta'ala sebelum mati nanti, aku taubatlah sebelum mati, aku taubatlah. Dia tak tahu mati itu bila-bila. Tak sempat taubat, mati. Walhamdulillah. Okay. Kalau tahu cerita lain, tapi kalau tahu mati tu, itu yang tahu mati. Contoh orang nak ke tali gantung. Adakah dia tahu besok nak mati, dia lagi buat dosa? Tak ada ibu kan? Apa dia buat ibu kalau orang dah tahu besok nak mati? Taubatlah ibu kan? Taubat menangis. Yelah, pasal itulah kita nampak macam ini macam hina lah mati tali gantung. Sebenarnya dia dah taubat. Dosanya dah habis dah taubat sungguh-sungguh dah. Masa mati tu dah tak ada dosa dah. Mungkin kan dia dah taubat sungguh-sungguh, menangis-nangis dah. Dia tahu mati dia.
Kita yang tak tahu mati ni tak sempat taubat, tiba-tiba mati. Mati mengejut. Wala'iyadzubillah. Boleh goyang ya. Apa sifat mereka tu? Wa iza laqul ladzina amanu, sikit lagi. Wa iza, dan apabila laqu. Ibu nampak tak ada waw tu? Nampak waw kan? Waw tu memberi makna ramai. Laqu, mereka bertemu. Ada huruf lam, qaf. So asalnya lam, qaf, hamzah ataupun lam hamzah lah. Lam qaf ya, asalnya. Pasal tu ibu ayah, kalau kita mengaji berdepan dengan guru, kita mengaji secara talaqi. Talaqi ada lam qaf ya. Talaqi berdepan. Ini talaqi adalah berdepan. Talaqi berdepan. Jadi laqu, mereka berdepan. Wa idza laqul ladzina, apabila mereka berdepan, amanu, dengan orang-orang beriman, dan apabila bertemu mereka itu akan segala orang mukminin, qalu, berkata mereka, kata mereka itu, amanna, kami telah beriman. Orang munafik ni nampak Nabi dan para sahabat, saya ini orang beriman. Mengaku beriman, saya ini orang beriman. Kami ini orang beriman. Wa idza khalau, ini dia. Wa idza khalau, dan apabila khalau, mereka bersunyian. Khalau maksudnya bersunyian, bersendirian. Maksudnya jumpa secara orang mukmin tak sedar. Orang mukmin tak nampak. Wa idza khalau, dan apabila kembali mereka itu kepada segala syaitan-syaitan, ila syayatinihim, iaitu kepala mereka itu, kepala orang-orang munafik. Bila orang munafik ni depan Nabi dan para sahabat kata kami beriman. Bila balik jumpa kepala-kepala mereka, tapi dalam keadaan Nabi dan para sahabat tak nampak lah. Kata kami ni olok-olok je tu. Kamu nampak kami pergi sembahyang kat masjid tu olok-olok je. Kami tak beriman pun. Kami ni kafir macam kamu juga. Wala'iyadzubillah. Pokok macam ni. Dia ingat Nabi tu tak tahu. Nabi tahu. Bukan Nabi tak tahu. Allah lagi tahu mula kan. Allah lagi tahu. Cuma sifat Nabi, akhlak Nabi, walaupun Nabi tahu untuk orang munafik, Nabi layan biasa. Macam itulah ibu ayah kita ni. Layan biasa semua. Macam anak-anak murid semua, layan biasa, tak ada beza. Tak ada beza. Jangan ada lebih itu dan kurang itu. Jangan. Tapi Nabi tahu pada sahabat ni, itu sahabat, itu orang munafik, Nabi tahu. Tapi Nabi layan biasa saja. Tapi Nabi serahkan pada Allah urusan mereka. Nak mati nanti, kalau kamu tak beriman betul-betul, kamu ambil lah. Orang munafik. Jadi khalau. Ibu ayah kalimah khalau, apa kita biasa dengar dalam bahasa Melayu? Khalau, khalwat kan? Khalwat ataupun khuluwah. Kenapa dia panggil khalwat? Berkhalwat kenapa? Maksudnya bersunyian. Bersunyi, asal khalwat maksudnya bersunyian. Okey, kalau kita, ada tak orang duduk kat tandas? Orang buat rumah kat tandas. Tandas tu dia buat rumah, ada tak? Tandas biasanya kosong kan? Untuk buang air je kan, ibu kan? Ada ke orang mau? Tapi ada kat Kelantan satu tempat buang air tu, TV ada, aircon ada. Ada? Payahlah. Yelah, tapi itu maksudnya special sangat tu. Saya tengok. Kan? Beli air tu ada TV. Ada TV, ada aircon, ada cermin, ada tempat solat. Boleh solat. Sebenarnya kalau kita tahu, Nabi tak bagi duduk lama-lama dalam bilik air. Itu rumah syaitan. Dulu masa saya tak tahu dalam bahasa Arab, dulu belajar ngaji pondok, saya tak tahu bahasa Arab. Rumah apa ni, tandas tu apa? Saya kata baitul syaitan. Rumah syaitan. Baitul syaitan, rumah syaitan. Dia dah tahu, tandas satu bilik air, baitul khala, antara namanya baitul khala. Khala tu daripada khaluah lah. Khala tu kosong, rumah kosong. Pergi untuk buang air je. Jadi, khalwat bersunyi-sunyian. Ni khalau, apabila mereka bertemu dengan ketua-ketua mereka secara sunyi-sunyi. Maksudnya, Nabi nampak tak? Sahabat nampak tak? Nabi dan sahabat tak nampak. Maksudnya belakang Nabi mereka jumpa. Depan Nabi beriman. Belakang Nabi jumpa ketua mereka bagi tahu.
Qalu inna ma'akum, kami serta kamu pada agama. Maksudnya kami bukan Islam pun. Kami ni bukan Islam. Kami ni kafir macam kamu juga. Kami ikut agama mak bapak kamu. Kami tak beriman macam mana orang-orang pengikut Muhammad tu beriman. Tapi kami berlakon je depan Muhammad. Kami pura-pura wal'ayazubillah. Innama, okay. Innama ibu yang innama, kalau inna sahaja sesungguhnya. Tapi kalau innama hanya senya. Innama hanya senya. Boleh buat ya, kalau inna sahaja sesungguhnya. Kalau innama hanya senya, lagi kuat mana dia. Hanya senya. Nahnu kami mustahzi'un. Kami berbuat olok-olok sekalian dengan menzahir iman. Kami olok-olok saja. Kami menzahirkan iman hanyalah olok-olok saja. Bukan kami beriman betul-betul pun. Kami hanya olok-olok. Mereka ingat Nabi tak tahu. Tapi Nabi tahu tak? Nabi tahu. Minggu lepas saya sebut ada seorang sahabat yang Nabi tugaskan untuk catat nama orang munafik. Siapa nama sahabat tu? Huzaifah. Sahabat tu Huzaifah. Huzaifah ni tugasnya catat senarai nama orang-orang munafik. Masya-Allah. Sampai Sayyidina Umar pun kata, Huzaifah ada tak nama aku dalam tu? Padahal Sayyidina Umar tak payahlah tanya pasal dia memang Nabi dah janji syurga dah. Ibu, Sayyidina Umar, Nabi janji syurga, Nabi dah jamin syurga pada Sayyidina Umar salah seorang daripada 10 sahabat. Sayyidina Umar dah dijamin syurga tu kata, nama aku ada tak? Ya Allah, punyalah Sayyidina Umar tu sangka buruk diri sendiri. Maksudnya, sangka buruk diri sendiri tak apa. Jangan sangka buruk pada orang lain. Diri sendirilah, kita lah banyak dosa, kita lah ahli maksiat, kita lah orang yang banyak melanggar perintah Allah, kita lah yang orang kurang warak, kurang takwa, kita lah. Orang lain semua baik-baik, kita lah yang banyak kekurangan. Masalah kita ni, orang tu munafik, kau ni munafik betul. Jangan cakap macam tu, mana kita tahu dia munafik? Kan? Jangan kita pandai-pandai cakap orang munafik dan sebagainya, itu buat munafik tu. Jangan ni buat. Kita tak layak cakap macam tu. Kita tak tahu. Jadi boleh insya-Allah Ibu Ayah ya. Tujuan kita belajar ni bukan tujuan kita belajar sekadar nak tahu tafsir. Kita belajar untuk supaya lepas dengan tafsir meningkat iman. Jadi pengajaran Ibu Ayah lah. Pengajaran Ibu Ayah tu pengajarannya kita jangan jadi macam puak-puak ni yang beriman dengan Nabi. Beriman dengan Nabi hanya beriman pura-pura. Kita buktikan sungguh-sungguh pada Allah dan Rasul kita beriman betul-betul beriman pada Nabi. Tanda orang beriman pada Nabi, Ibu Ayah sentiasa selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh? Dan selawat kita digalakkan untuk menzahirkan selawat. Sebut je selawat tu bagi orang dengar tak ada masalah. Dalam selawat, walaupun buat dalam keadaan riak pun Allah terima. Ibu Ayah selawat ni, amalan yang sangat special. Buat dalam keadaan menunjuk pun Allah terima selawat tu. Special selawat tu boleh kan? Tak khusyuk pun Allah terima. Buat dalam keadaan tak sengaja pun Allah ampunkan dosa. Selawat. InsyaAllah. Setakat itu saja Ibu Ayah. Minta maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.